Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang saya hormati rakan-rakan sahabat-sahabat SIP seluruh Malaysia dan rakan-rakan kepimpinan sekolah, pengetua guru besar SLT MLT atau siapa saja yang mengikuti sesi ini. Nama saya Azman bin Safi'i, rakan SIP Partners TPD Kulai. Hari ini akan berkongsi berkaitan dengan e-pembelajaran, bagaimana kita menggunakan autocrat untuk menjana sijil. Baik, jadi untuk sesi hari ini, fokus kita ialah bagaimana kita akan menjana sijil daripada autocrat, kerana dalam kerja buat kita selaku SIP, selaku pengetua guru besar, selaku pemimpin di sekolah, kita tidak lari daripada melaksanakan berbagai program dan aktiviti berkaitan dengan pembangunan guru, sama ada membabitkan pemimpin pertengahan ataupun membabitkan guru-guru, bagi SIP pula membabitkan pengetua dan guru besar. Jadi untuk itulah pada hari ini saya akan berkongsi cara bagaimana kita melaksanakan penjanaan sijil tersebut bagi memudahkan urusan kita lah. Apabila kita buat kursus, kita perlu untuk mengeluarkan sijil, terutamanya kursus di pembelajaran, kita keluarkan sijil untuk jadikan sebagai bukti sebelum dimasukkan dalam SPL KPM. Kerana kalau kita perlukan sijil dalam SPL, kita perlukan hadir 6 jam. Tapi untuk e-pembelajaran, kadang-kadang sesi sejam saja. Jadi kita perlukan sijil untuk bukti. Baik, jadi untuk sesi kali ini, antara yang kita akan laksanakan ialah kita akan menghasilkan satu borang Google Form untuk tujuan mengambil data bagi peserta-peserta yang menghadiri kursus. Kemudian kita akan menghasilkan template sijil dan seterusnya. Langkah yang ketiga ialah kita jana autocrat. Jadi ada 3 proses tuan-tuan yang perlu kita laksanakan. Pertama sekali, kita sama ada kita mula dengan menghasilkan template sijil ataupun memulakannya dengan menghasilkan Google Form, tak ada masalah. Okey, tapi yang paling penting ialah bila kita dah ada 2 dokumen tersebut, dah ada template sijil, dah ada borang kehadiran khusus yang gunakan Google Form, kita boleh dapatkan datanya menerusi respons yang diberikan oleh mereka dan seterusnya kita boleh menjana autocrat. Baik, jadi itulah antara langkah-langkah yang kita akan laksanakan pada hari ini. Okey, jadi ulangan, saya menyatakan bahawa kita akan create form, kita akan hasilkan template dan seterusnya kita akan laksanakan proses merge dokumen untuk dana sijil. Baik, okey, jadi untuk itu saya terus pergi kepada kita punya browser, browser kita yang di mana kita akan gunakannya sebagai platformnya, iaitu kita akan gunakan Google Suite, okey, Google Form. Okey. Baik, yang ini kita lihat sama tuan ni, kita akan buat secara hands on. Dan seandainya ada sebarang kemuskilan, tuan-tuan boleh hubungi saya lepas ini. Baik, jadi macam biasa kita mula dengan buka browser Google seperti ini dan pastikan kita ada akaun yang tepat, iaitu nama kita dekat sini. Bagi saya mengesyorkan, bagi rakan-rakan SIP yang ada akaun e-didik, gunalah akaun e-didik. Bagi rakan-rakan PGB, SLT, MLT atau cikgu-cikgu yang ada akaun DLMOE, gunakanlah akaun DLMOE tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab bagi akaun-akaun yang saya sebutkan tadi, sama ada e-didik, MOE, tuan-tuan ada akses untuk menjana sijil dengan maksimumnya sampai 1,500 lah peserta. Tapi kalau tuan-tuan gunakan akaun biasa, dia akan berikan hanya autocrat boleh dijana antara 50 hingga 100 sahajalah. Okey. Jadi kita pastikan ini akaun kita yang tepat. Kita pergi ke Google Application punya icon kat sini. Okey, kita klik. Okey. Dan kita terus pergi ke Google Drive. Kita pergi ke Google Drive. Ini dia, kita klik.
Okey. Sekarang kita akan bekerja dalam Google Drive. Saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan, bila melaksanakan tugasan-tugasan yang begini, saya cadangkan tuan-tuan banner folder, buat folder khas supaya kita dapat trace atau kesan di mana semua maklumat yang kita simpan. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, saya akan banner folder untuk jana sijil ni. Jadi saya pertama sekali saya pilih lokasinya ialah sebab saya dah ada. Saya klik AutoCAD folder ini. Tapi kalau tuan-tuan belum ada, saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Caranya ini file yang saya ada lah. Ini merupakan file yang saya ada dan semua kat sini menyimpan aktiviti-aktiviti, data-data berkaitan dengan AutoCAD. Ini senang untuk kita cari nanti bila ada keperluan. Jadi bagi mereka yang tak ada, belum ada lagi, cara nak banner folder ialah kita klik saja dekat sini, new, dan kita tekan folder dan kita boleh namakan folder kita. Katakan folder pada hari ini kita namakan ialah AutoCAD latihan, katakan kita buat latihan AutoCAD. Jangan salah tu. Latihan AutoCAD lah, ACA. Kita ringkaskan je lah. Tuan-tuan bolehlah pilih nama sesuai. Okey, saya klik pada menu create. Okey. Dan dia depend kepada kelajuan internet. Kalau laju, dia cepatlah. Macam ni dah ada satu folder yang saya buat banner. Jadi latihan AutoCAD. Baik. Okey, jadi gini tuan. Jadi untuk langkah pertama, langkah pertama yang saya gunakan untuk kita memulakan sesi pada hari ini ialah kita mencipta template dululah tuan. Kita banner template dulu bagaimana tapak sijil itu kita sediakan dulu sebelum kita buat Google Form. Baik, jadi untuk itu tuan-tuan kita akan gunakan tapak daripada aplikasi Google Slide tuan-tuan. Jadi ini kosong tuan, ini kosong. Ini kosong ini kosong. Jadi kita akan banner satu tapak sijil dan kita akan gunakan Google Slide. Kita tekan new. Okey. Lepas tu dekat sini, ingat kita sekarang dalam folder latihan AC. Kosong lagi ni. Jadi dokumen pertama yang kita buat ialah kita nak banner tapak. Jadi kita pergi kat new, kita pergi dekat Google Slide sini. Okey. Tuan-tuan boleh pilih sebenarnya Google Slide ni dah ada pun sijil dah ada pun sijil yang diberi Okey, kita boleh blank ataupun from template tak apalah, kita cuba tengok from template tengok jenis sijil yang dia ada kalau tak suka nanti kita boleh ubah, kita boleh banner sendiri dengan cara kita upload dari sijil dalam bentuk image Okey, kita sekarang ni daripada Google Slide ni kita pilih menu yang kedua, from template kita klik kat sini, submit kat sini Jadi tak apa, ini kita pergi general, dia tengok sijil cari sijil sebab sijil ni kita ambil contoh je, bukan apa nak lihat dia punya size dan sebagainya Okey, pergi sijil cari sijil, dia mesti ada sijilnya Okey, tak ada mesti ada punya lihat lagi sekali certificate cari kalau ada ni dia ada satu kat sini iaitu student certificate jadi kita klik dekat sini. Okey. Ini cara yang kita gunakan tuan kita banner gunakan tapak Google Slide Okey, ini sekarang ni dia keluar tapak dia tak lawa lah macam begini je Okey, tapi tuan-tuan boleh cari lagi kat sini bawah ada lagi berbagai contoh misalnya simple light tapi dia tak keluar lagi sebab talian nak belum ayat ni contohlah sijil kita boleh design berdasarkan kepada design template dalam Google tapi kita tak nak benda ni tuan sebab kita nak gunakan sendiri. Saya pilih ini sebab nak dapat size saja. Okey, bila kita dapat ni tuan ni tapak sijil ni kita delete lah ini kita delete, kita tak nak guna yang ni. Ini pun tak nak guna. Ini pun tak nak guna juga. Buang semua. Okey. Nak dapat size saja. Okey. Lepas tu apa kita buat ialah ini size ni tak silap saya size letter ikut US punya standard lah tapi kita nak gunakan A4 Baik, jadi untuk itu bila kita dah buka slide seperti ini
kita pergi ke bahagian file. Kita nak ubah dia punya setting. Pergi file. Kita pergi ke bahagian page setup. Bawah ni. Ada page setup. Okay, kat sini tuan-tuan. Kita klik. Okay, tuan perhatikan dekat sini dia gunakan inci. Sekejap kita cuba gunakan sentimeter lah. Sebab kalau sentimeter ni saiznya ialah sentimeter. Okey, untuk sentimeter kertas A4 ni saiznya ialah 29 29.5 29.5 cm, manakala dia punya lebar ialah 21 cm. Okey, ingat ini tuan-tuan boleh check lah sendiri. Tapi saya dah semak memang ini saiznya tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan tak jumpa yang macam gini, tuan-tuan pergi dekat, katakanlah tuan dah buka tapi tak nampak pun ada ruang yang kita boleh ubah-ubah ni. Sebenarnya dia dekat sini tuan Bila kita tekan je saya tunjukkan dia dekat sini Okey, dia ada kat sini. Bila kita tekan je, saya ulang balik. Mungkin ada yang bertanya Okey, saya kena faham keperluan kita ni. Jadi kita nak ubah saiz ni. Sekarang saiz ni ialah saiz letter. Kemudian dalam keadaan landscape kita nak jadikan dia portrait dan saiz A4. Jadi kita pergi dekat file, kita pergi kat file setup Bila pergi file setup, kadang-kadang macam saya ni sebab saya dah pilih sijil ni, dia keluar macam ni Tapi kadang-kadang tuan-tuan keluar dia tak keluar macam ni. Dia keluar macam gini misalnya macam gini kita macam gini, kita nak ubah macam mana tak tahu kan. Kadang-kadang dia bila kita klik dia keluar dalam bentuk begini depend kepada kita punya setting yang sebelumnya. Jadi kalau macam gini keluar, jangan risau, tekan dekat sini, tekan custom. Okey. Dekat sini kita tukar kepada centimeter tuan-tuan Centimeter ni sebab biasanya tapi terpulanglah sebab komputer saya ni dia centimeter Okey, jadi kita ubahlah kepada panjang bagi A4 yang lazim ialah 29.5 tuan-tuan Manakala dia punya lebar ialah 21 Okey, baik, kita apply. Okey. Nampak? Dia dah cantik. Okey. Sekarang ni tuan kita dah ada satu tapak yang kosong. Okey baik. Kita lihat kat sini tuan ini kita punya file, nama. Okey, kat sini nampak kat sini ada bahagian ni nama file jadi kita file ni belum dinamakan lagi. Jadi untuk mengelakkan terkeliru, kita klik dekat sini, dia akan ini kita betulkan ini kita tulis nama file kita. Katakan kat sini ialah template sijil 1. Terpulanglah dan saya gunakan ni untuk jual latihan. Mungkin lepas ni ada sijil nombor 2 dan sebagainya. Baik, dah siap ni. Kita abaikan saja. Kita klik kat sini. Sebab bekerja dengan Google Suite ni, sama ada gunakan Google Slide, Doc ataupun spreadsheet, dia automatic Dia beberapa saat saja kita type, dia akan to save. Tuan-tuan tak perlu risau dokumen hilang dan sebagainya. Okey. Sekarang ni kita dah ada tapak file daripada tapak Google Slide. Okey, sekarang ni design tuan-tuan. Okey, design slide ni kita boleh laksanakan dengan pelbagai kreativiti kita lah. Kalau tuan-tuan mahir dalam Canva, tuan-tuan buat dulu dia punya design pada Canva. Kalau tuan-tuan mahir dalam Photoshop, buat pada Photoshop. Ataupun tuan-tuan mahir pada PowerPoint, kita boleh buat daripada scratch. Kali kita boleh buat file sebenarnya. Tapi untuk tujuan hari ini, saya gunakan kaedah upload sebab saya dah buat file tersebut. Saya gunakan Word saja sebenarnya. Bila dah siap daripada Word, saya save dia dalam bentuk image. Ingat nak masuk dalam slide ini sebagai background, kita kena simpan kita punya file tersebut atau file sijil tersebut dalam format image JPEG, JPG atau JPEG ataupun PNG. Kita tak boleh simpan dalam bentuk PDF, dia tak boleh masuk. Baik. Saya dah ada file itu. Jadi apa saya buat sekarang ialah saya nak masukkan dia dalam sebagai background kepada sijil saya. Jadi langkahnya tuan-tuan ikut saya. Langkahnya ialah kita klik sebelah kanan kita punya mouse. Okey. Dia akan keluar top up menu macam ini. Kita pilih yang ini change background tuan-tuan
kita pilih change background. Kita klik dekat sini. Okey. Baik. Lepas tu dia keluar menu. Adakah background kita nak diubah dari segi warnanya? Adakah dari segi image-nya? Ataupun dari segi kita nak masukkan tema. Tema ni maksudnya ialah kita nak masukkan tema-tema dalam PowerPoint. Saya abaikan yang lain, saya nak fokus kepada kita punya tugasan, iaitu kita fokus kepada kita nak masukkan image sijil yang telah kita masukkan sebelum ini. Jadi, saya tekan dekat sini, choose image. Klik kat sini. Okey, dekat sini kita ada 6 cara bagaimana kita boleh upload kita punya image. Ataupun kita boleh masukkan image pada kita punya tapak tadi. Kita boleh upload daripada laptop kita, kita boleh upload daripada kamera, kita boleh upload daripada URL, kita ada gambar, gambar ni, foto ni dalam kita punya ni dalam kita punya Google Sheet punya foto ataupun Google Drive. Google Drive ni maknanya kita dah upload terlebih dahulu gambar tersebut Okey. Jadi kat sini saya nak upload daripada laptop sebab saya ada kat laptop Saya tekan upload. Ni dia dah warna biru ni maknanya dia dah aktifkan kat sini. Saya terus pilih browse. Okey. Itu cara pertama lah. Cara yang kedua, nampak yang ni atau bawah ni, or drag a file here. Jadi saya gunakan cara yang paling cepat, iaitu drag file. Jadi saya pergi ke, tapi tu tak nampak pula nanti tak apalah, saya gunakan cara browse lah Tapi drag ni senang Kita ambil file daripada kita punya yang kita dah buka, file tu, dan kita terus kita terus copykan kat sini Okey, baik. Saya boleh tunjukkan juga rasanya kalau boleh lah saya try kecil-kecilkan ni, kecilkan sini. Oh, ini saya tutup dulu. Ini kita tutup dulu Ini dah tak guna lagi. Saya tutup dulu. Okey Okey jadi ini pun dah tak guna lagi, tutuplah Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana saya nak gunakan teknik drag and drop file kat sini Jadi untuk itu tuan kita perlu buka satu kita punya file macam ni lah tuan File saya katakan file macam gini. Okey, saya cari di manakah sijil itu berada. Contoh kat sini ialah auto sijil. Ini dia. Ini contoh image saya lah sebab saya dah simpan dalam suatu folder khas berkaitan AutoCAD dan saya telah pun simpan image gambar tersebut iaitu yang ini. Apa saya buat ialah saya klik saja ni, jangan lepas, dan kita bawa dia pindahkan ke sebelah. Tuan pindah ke sebelah dan kita ini bukan sijil. Salah ni nasib baik saya nampak Jadi kita pergi cari gambar sijil tersebut tuan Jadi carilah kat mana gambar tu Jadi kalau nak cari gambar tu saya rasa dekat sini saya salah itu tadi gambar untuk thumbnail bagi YouTube pencarian Okey, saya carilah file tu ada dekat sini mungkin si partners ni kat mana website itu. Okey, saya cuba cari di sini pembelajaran. Okey, AutoCAD yang tadi AutoCAD bukan sijil, bukan sini. Kita patah balik. Ini alamatnya tuan sebab saya tadi sebenarnya dah masukkan dalam Google Drive tapi saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak cari kalau kita nak masuk gunakan platform ini Okey, kalau tak ada kita pergi dekat eCert. Saya ada banyak folder kat sini tuan banyak pening kadang fikir ni. Okey, jangan pergi eCert eCert ni ialah di mana sijil-sijil yang telah pun saya buat eCert ni. Kita tengok ada tak? Oh, tak ada kat sini. Last tempat yang kita akan lihat. Kalau tak ada juga saya lupa kat mana, saya gunakan daripada Drive sebab dah ada kat situ Okey, kalau tak ada kat sini saya pergi dekat si partner punya folder. Okey, ada kat sini. Okey, si partner. Saya pergi dekat sini, bahagian sijil, yes, sijil. Kita pergi dekat pembelajaran. Okey, ada tak kat sini sijil webinar peserta. Okey, sijil 1. Ni sijil AutoCAD tapi ini ni sijil. Kita tengok tuan, kita boleh tengok tuan file ni macam mana. Tengok dulu tuan adakah ini dia punya image yang kita nak cari Kita klik dulu sebelum kita gunakan teknik ini sijil bukan bukan yang ni. Okey, tak ada kat sini.
Tak apalah tuan, saya dah lupa kat mana situ berada. Jadi saya gunakanlah sijil nanti daripada ni lah daripada yang saya dah upload tuan ni, sijil lain Saya dah masukkan sijil sebenarnya kat sini tapi tak jumpa, lupa tak ingat Ini betul lah kat sini ni. Ship partners betul. Lepas tu pergi kat sijil. Ada sijil e-pembelajaran, ada sijil ship, ada sijil e-cert. E-cert tadi bukan Sekejap tengok. Ni dia. Buat ada ni dia. Ini PDF tuan-tuan Ini PDF. Kita tak gunakan PDF susah nanti Jadi saya akan pilih tapak sijil yang saya telah setkan dengan menggunakan ataupun save dia sebagai image macam ni Saya gunakan JPG. Jadi saya dapat file ni, saya jumpa file ni, saya klik file ini dan saya transfer je kat sini tuan Transfer. Dia akan masukkan Okey, jadi yang ni kita dah tutup lah tutup Kita besarkan balik yang ni. Itu cara bagaimana tu kita nak upload yang mudah Cara yang konvensional, tekan yang tadi browse, kita pilih lah baik. Okey, sekarang file dah ada. Dah siap aja, kita dah pilih image, kita tekan done. Tekan done. Begitu tuan Kat sini nampak ada benda ni, kita buang lah. Ini kita buang Okey. Baik. Sekarang ni tapak sijil dah siap. Okey. Bagaimana nak banner sijil seperti ini? Itu kena sesi yang lain. Hari ni kita nak gunakan sijil ni sebagai kita punya bahan Okey, siap Ini dalam bentuk image, ada logo, ada jata negara sebagai background dan ada mohon sini Baik. Dah siap tapak ini, sekarang dah background, kita isikan dengan elemen-elemennya. Elemen-elemen sijil tuan-tuan Jadi untuk itu, kita masukkanlah kat sini, kita masukkan insert ataupun kat sini dah ada text ni, text box. Kalau tak ada kat sini, sebab saya ada kat sini kadang-kadang dia ni kacau kita kan, saya tutup. Besar sikit kan? Besar kan? Ini kita tema tak pakai lagi. Ini kita sijil. Okey, kat sini tuan tekan nampak T ni, text box, klik kat sini dan kita letak kat sini lah. Okey, kita klik kat situ. Dia keluar macam ni lah. Okey, lepas tu kat sini kita settingkan dia. Type dulu lah. Nah, ini bahagian ni biasa letakkan apa? Sijil kan. Sijil. Ya, kita type dulu. Okey, sijil penyertaan. Okey. Baik. Yang ini kita setkan dia di tengah-tengah. Okey, center Lepas tu kita boleh block dan kita boleh pilihlah font yang sesuaian Misalnya kita boleh pilih font Pacifico atau Pacifico ni Lepas tu kita besarkan sampai kepada saiz yang kita rasa sesuai lah mengikut katakan inilah saya simple saja. Tak suka saiz ni tuan boleh cara lain atau font lain Lepas tu biasanya ini kita nak dia timbul sikit, yang lain-lain daripada yang lain kita warnakan merah dan kita boldkan dia supaya nampak terang. Okey, tuan-tuan boleh pilih tak suka yang ni kita boleh lobster ini lobster yang sesuai lah lobster ni lobster. Kita boleh pilih caveat ni caveat atau maksudnya ni lah, tapi ini terpulang lah ikut tuan-tuan punya cita rasa lah. Jadi saya rasa saya pilih lobster lah nampak macam okey je ni Baik, saya tak nak bold sebab dia tak cantik pula. Okey, saya tarik besar sikit supaya ke bawah ni Okey, baik, dah siap. Lepas tu langkah yang kedua pada template ni, kita dah siap background. Langkah kedua kita dah siap kita buat dia punya wording kan. Okey, ini wording yang pertama. Kemudian kita terklik lagi yang ini tuan, text box. Kita klik ke bawah sikit sini. Ini kita nak masukkan elemen-elemen maklumat sijil tersebut. Misalnya kita kata kat sini, kita kalau boleh kita terus setkan tuan Kita setkan tu dulu, sebelum ni dah ada siap aja benda ni. Kita terus pilihlah font, katakan kita nak pakai font Times New Roman. Kita nak saiz ni ialah saiz 15. Kita setkan dia di tengah-tengah Okey, kemudian kita pilih dia di middle ni supaya cantik lah. Okey, kita type kat sini. Katakanlah ayat-ayatnya seperti ini, tapi ini bergantung kepada keperluan tuan-tuan saya akan tulis begini adalah dengan ini disahkan bahawa okey itu saja.
Agak atas sikit. Itu saja. Baik. Lepas tu, biarkanlah sebab kat sini nanti kita akan tulis nama. Ini kalau ada gini tuan delete. Ini sebab ini tandanya ada teks sebelum ni yang kita tak padam pada template yang kita gunakan ni. Kita delete ni. Okey, baik. Baik, adalah dengan ini disahkan bahawa. Okey. Kat sini nanti kita akan letak nama. Yang ini kita akan merge. Lepas tu kita tekan teks lagi sekali. Yang ini kita nyatakan maklumat lain berkaitan dengan sijil tersebut. Jadi yang ini tuan kalau nak centerkan, tuan-tuan klik aja, drag. Okey, sampai nampak line warna merah di tengah-tengah tu, itu dia nak beritahu bahawa dah center lah ni lepaskan Okey, bahawa letak atas sikit telah menghadiri type ini pun sama jugalah, kita kena selaraskan 15. Lepas tu kita pilih tadi Times Roman bahawa telah menghadiri sesi pembelajaran pembelajaran kita tadi lupa nak settingkan dia supaya dia tengah-tengah. Okey. Pembelajaran ini tak apa, yang ini kita boleh letak atas tak apa, yang ini kita kat atas tak apa pembelajaran. Okey, kita terus enter dan kita namakan apa sesi tersebut. Katakan sesi kita hari ini ialah menggunakan AutoCAD dalam penjanaan sijil dalam penjanaan sijil. Okey tuan Baik, kalau tuan-tuan merupakan pengetua dan guru besar di sekolah, orang bertanya, kan kita cikgu, kita berarahkan cikgu buat, betul tuan tapi sekarang ini kita bercakap berkaitan dengan capacity building, kapasiti keupayaan kepimpinan kita. Jadi walaupun kita ada kuasa untuk mengarahkan cikgu, untuk arahkan mereka buat macam-macam, tapi sebenarnya lebih elok kalau tuan-tuan ada kemahiran itu sendiri dan tuan-tuan kalaupun tuan-tuan boleh beri arahan, tapi tuan-tuan boleh berikan bimbingan tunjuk ajar. Jadi rasanya itu lebih bernilai dan bermakna lah pada guru-guru daripada kita zero berkaitan dengan satu elemen, kita cuma beri arahan-arahan dan sebagainya. Bagi SIP memanglah tuan-tuan mungkin bekas pengetua, ramai cikgu di sekolah dan kita boleh arahkan mereka untuk buat tugas-tugas seperti ini, tapi bila jadi SIP ni nampaknya kita melaksanakan semua kerja lah. Baik, jadi kita balik kepada sijil ini. Jadi kat sini saya akan buat telah menghadiri sesi pembelajaran. Terus tajuk,nya nak cantik, kita enter sikit supaya nampak begitu. Okey, baik Yang ini kita boleh besar, kita boleh boldkan yang ini boleh bold tuan Okey. Lepas tu kat bawah ni type lagi yang dilaksanakan, yang telah menghadiri yang dilaksanakan pada ini kita masukkan tarikh lah sebelum ni saya buat ni dulu. Yang ini kita jangan bold. Cuba kita offkan yang telah pada. Okey, kat sini kita letak kat bawah. Pada ni kita gunakan font besar sikit. Bukan besar, tebal. Pada hari apa? Katakan pada hari Khamis. Khamis, harinya 21 Mei 2020. Bagi tujuan rekod SPL, kita kena masukkan masa, iaitu katakan daripada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Ini kena ada tuan ini perlu adalah sebab kita gunakan sesi ini gunakan pembelajaran, jadi kita perlukan masa 2 jam Okey, lepas tu kat sini tuan-tuan boleh tulislah apa-apa maklumat lain, sama ada dikelolakan oleh siapa ke, boleh katakanlah saya tulis kat sini, nanti saya tulis anjuran siapa katakan kat sini anjuran ataupun yang dilaksanakan pada sekian-sekian tarikh, anjuran ataupun yang dikelolakan anjuran siapa, masuklah kat sini, katakan kat sini ialah SIP Pas Johor katakan begitulah Jadi tuan nampak dia gunakan
Johor punya jata jadi kita bagi contoh pun Johor lah. Okey, Johor. Ni start lawa ni begini, kita betulkan balik dulu ni salah ni kita betulkan. SIP Partners Plus. Okey, Johor betulkan salah tu. Okey. Seperti biasa kita block, kita boldkan dia Okey. Tapi kat sini semua huruf besar, huruf kecil. Jadi Johor ni kita besarkanlah Okey, Johor ni besarkan Johor kita besarkan. Johor Okey, baik. Si panas ni tak apa. Baik, dah siap. Kita naikkan atas sikit. Ini kena atas sikit lah. Naikkan sikit. Sebab bawah tu nanti ada lagi teks. Ini pun naikkan sikit. Kita beginilah lebih kurang. Okey. Okey. Menerusi anjuran yang ini anjuran kat bawah. Kita pergi kat sini ialah menerusi platform pembelajaran menerusi platform ni sebenarnya ada istilah Melayu iaitu pelantar tapi macam tak sedap pula digunakannya. Jadi kita gunakan istilah platform lah Nanti kalau kita nak ubahlah platform apa? Pembelajaran. Kita letak sinilah. Kita gunakan apa? Katakan kita gunakan Microsoft Teams Okey Anjuran SIP Partner Johor Okey. Dah siap punya sijil ni. Jangan lupa yang bahagian-bahagian maklumat ni kita boldkan tuan-tuan Kita boldkan supaya nampak cantik Okey. Anjuran SIP Partners Johor. Okey. Kita boleh grupkan yang tuan supaya nanti dia tak lari, kita boleh group. Caranya ialah kita kita pilih kat mana-mana sudut, lepas tu kita boleh klik drag macam gini nanti dia akan groupkan semua maklumat ni. Tujuan group ni ialah supaya nanti dia tak lari-lari ni center kan. Dia supaya tak lari-lari. Yang ini saya group kenapa? Sebab saya nak naikkan atas sikit gitu. Kita boleh dah kita pilih gini, kita boleh pilih group Kita boleh pilih group kat sini. Kita boleh arrange kat sini. Arrange ni kita boleh tekan dekat group Group ni tujuannya ialah nanti dia gabungkan semua ni jadi tak lari-lari Tapi saya rasa saya tak ada keperluan untuk itulah saya tak nak group Okey, saya buat tadi bukan apa untuk centerkan saja. Okey, dah siap adalah dengan ini disahkan bahawa telah menghadiri sesi pembelajaran menggunakan AutoCAD dalam penjanaan sijil yang dilaksanakan pada sekian tarikh menerusi platform pembelajaran ni Microsoft Teams anjuran SIP Partners Johor Okey, dah siap. Okey, sijil ni dia kena ada tantangan. Jadi kita pilih teks lagi sekali lepas tu klik kat sini, kita pendekkan sikit, kecilkan sikit. Kita nak buat tantangan kan. Okey, lepas tu kita type nama dulu, katakan nama sebenarnya kalau sijil ni dah siap dengan image ni, dah ada tantangan, lagi senang, tapi kualiti dia tak cantik tuan saya dah cuba, nanti pixelnya ada pecah-pecah sikit jadi saya lebih suka kalau kita buat terus kat depan ni Okey, jadi kat sini kita masukkan nama kita lah macam biasa tuan kita kena setting dulu ni, ini kat tengah, lepas tu ini kat atas lah Okey, ini kat atas jadi katakan nama katakan nama PPD pengarah tu, katakanlah contoh kat sini saya guna nama saya lah sebab tantangan nama saya minta tantangan nanti katakan nama saya AZMAN bin Safi'i, contoh je tuan betul baik. Lepas tu kat sini ialah contoh contohlah katakan di sini pengarah kan Johor sebab saya gunakan saya punya sign tantangan. Lepas tu pengarah pendidikan Johor adalah pendidikan negeri negeri Johor Okey, katakan begitulah contoh saja harap tak jadi isu lah Okey, kita biasalah kita bold kat sini. Lepas tu kita dapatkan tanda tangan yang telah siap, yang kita telah pun ada dalam bentuk format PNG. Ada ingat kita nak cantik bahagian-bahagian ni kita kena gunakan PNG Okey, katakan saya nak upload tantangan tuan sebab saya dah ada. Okey, sekarang tantangan ni tantangan digital. Kita pergi bahagian insert ni, insert tuan sebab kita nak masukkan tanda tangan sekarang Kita pergi ke insert, kita pergi dekat image ini.
Lepas tu dia tanya option kita, adakah upload daripada komputer ataupun kita nak search di web, drive, foto, UL, kamera. Jadi kita ambil upload from komputer sebab dah ada tantangan tersebut. Okey. Baik, jadi kat sini saya akan type di mana, cari di mana saya punya tantangan berada. Sekarang saya simpan kat pictures. Saya dah tahu nama dia, saya type sajalah sebab dah tahu kan. Type TT, ada keluar Azman ni, saya klik saya open. Tu dia, dah ada kat atas Jadi kita kecilkan dan hantar kat bawah Okey. Tuan-tuan kena kecilkan ikut standard yang betul lah ni katakan begini. Saya besarkan sikit. Azman Safi. Ini tantangan saya lah Okey, saya tekan. Okey, kat sini okey tu. Dah siap Okey, satu lagi tuan Dah siap dah elemen semua dah ada ni Nama dah ada maklumat sijil pun dah ada kat sini Kemudian kita dah ada tantangan. Satu lagi yang kita kena masukkan berkaitan maklumat sijil ialah kita kena masukkan nombor siri Sebab sijil tanpa nombor siri macam tak begitu cantik lah dan bahaya kadang-kadang orang boleh salah guna Jadi kat sini teknik yang saya gunakan ialah saya jana sijil nanti dalam kita punya spreadsheet. Jadi kita tekan teks yang lagi kat sini, kita letakkan di mana nombor siri tu yang tuan rasa sesuai. Okay, depend kepada design sijil. Macam design sijil saya ini nampak kat sini sesuai Saya klik kat atas tu. Okay, yang ni saya kecilkan sikit. Okay, saya tarik ke dalam sikit Kat sini type lah. Sebelum tu kita macam biasa tuan ni, bila buat text box aja kita kena settingkan lah. Yang ni tekan belah tepi. Lepas tu kita pastikan di tengah-tengah lah macam ni Okay, type kat sini ialah nombor siri Okay. Itu buat tanda colon 2 ni Okay, baik. Okay tuan Baik, buat begitu dulu nombor siri. Baik, dah siap sekarang ni. Sekarang ialah fasa yang kritikal tuan iaitu kita akan masukkan apa yang disebut sebagai merge tagging merge tagging ni ialah kita gunakan tag untuk kita merge maklumat daripada Google Form nanti Okey, baik. Jadi untuk itu kita klik lagi sekali dekat bahagian teks ni, text box. Okey. Sekejap kita klik, saya tutup dulu ni, tak nampak macam tu. Okey, kita klik dekat bahagian text box ni. Kalau tuan-tuan tak nampak yang ni tak apa, kita boleh pergi dekat insert insert kat sini ada text box juga Okey, tapi saya dah ada. Saya klik sini. Okey, saya letakkan di sinilah Okey Okey, nampak tu? Dan kita letakkan di center. Caranya kita klik, kita drag sampai di keluar tanda merah di tengah tu. Di center lah ni Okey, lepas tu kita setkan supaya kita punya data tu dalam bentuk yang alignment di tengah-tengah Okey baik. Kita letak sini. Kena ingat tuan ini kena ikut saya berhati-hati sebab kita akan masukkan tagging dia, tagging merge tagging Macam biasa kita akan pilih dekat sini fontnya 15. Dekat sini tuan-tuan boleh gunakan apa saja font tapi kita selaraskanlah dengan yang lain. Kita pilih Times New Roman. Lepas tu kita boldkan dia Baik. Kita mulakan dengan masukkan code taggingnya iaitu tanda seperti ini yang saya tunjukkan ni. Tanda apa namanya? Tanda lebih kecil 2 kali Lepas tu kita letakkan dia punya namanya ataupun dia punya perkataannya iaitu nama NAMA huruf besar huruf kecil tak apa Lepas tu kita tutup dengan tagging tagging. Itu nama. Kemudian kita lepas nama kita nak masukkan IC kad pengenalan. Jadi kita enter bawah, kita buka tagging. Biasa IC ni setengah sijil dia ada kurungan. So kita buat kurungan. Sekejap kita kurungan dulu tuan-tuan Kalau tuan nak buat kurungan, kita kena banner kurungan dulu baru letakkan merge tagging macam ni Lepas tu letakkan dia punya nama kepada ataupun apa nama tagging ni iaitu nombor kad pengenalan kan. Dia type kat sini nombor kad pengenalan. Okey begitu Lepas tu kita tutup dengan tagging semula macam inilah Okey
Okay, jelas Okay, lepas tu kita kena pastikan nah, ini penting tuan, ini penting sebab ini nanti nama dia akan merge daripada data yang kita kutip daripada peserta khusus Okay, baik. Yang ini kita tengok dulu, pastikan dia cantik lah. Ini macam tak center kan. So yang ini kita boleh turunkan bawah sikit lah turunkan bawah sikit, kita klik yang bawah ni, kita turun kat bawah sampai awal lah Ini kita pastikan center center kita centerkan. Okey, cantik lah tu dah center dah ni Baik. Nama, okey, nama ni yang warna kotak dialog box ni kalau boleh panjang macam inilah sebab kita tak tahu nama orang tu berapa panjang Okey, cuma dekat pengenalan ni kalau tuan-tuan merasakan nak kecil sikit boleh, tapi kita standard lah Okey, space antara nama dan kad pengenalan ni kalau boleh sesuai. Jadi kita nak check, kita pergi, kita block ni, kita block nama dan juga kad pengenalan. Kita pergi dekat ada line spacing punya icon kat sini ataupun dia punya menu kat sini, kita klik dan kita test 1.15 jarak. Okey tak? Macam okey tak okey, kita pergi kat 1.5 macam ni kan. Terpulanglah saya rasa yang ini okeylah, 1.5 Okey, dah siap. Okey tuan Ini tagging yang pertama. Tagging yang kedua, merge tagging yang kedua ialah kita nak buat pada bahagian siri ni Okey, yang ini kita klik pada nombor siri. Macam biasa juga kita akan mulakan dengan open tagging macam ni. Merge tagging. Lepas tu kita type kat sini apa elemen kita nak masukkan kat sini, iaitu namanya ialah nombor siri. Saya titik nombor titik siri Yang ini kena cermat tuan-tuan sebab tak ada titik tapi dia sama dengan Google Form kita nanti. Okay, tutup tagging ni Okay, sekarang dah siap tuan-tuan Kalau tuan-tuan nak rasa bahagian ni nak dibolkan, okay, block, kita bolkan supaya nanti nombor dia besar. Tapi nombor siri ni tak boleh besar sangat Jadi kita kecilkanlah kita pilih saiz yang kecil. Katakan kita pilih 12 cukuplah nombor siri ni tak besar sangat Okay, nombor siri. Jadi tuan-tuan apabila kita dah siap tagging, maka kerja kita selesai. Okay, kita dah siap sekarang ni ialah satu sijil, template sijil. Okay, namanya ialah template sijil 1. Tuan-tuan boleh guna design lain untuk template sijil yang lain Jadi dia dah siap. Jadi kepada SIP yang baru-baru dilantik dalam kalangan pengetua-pengetua tuan-tuan ingat bila jadi SIP ni kita tak macam kat sekolah. Sekolah ni kita ramai cikgu, ramai PK, ada 9 orang panglima hulu balang. Kita ada guru, katakan 120 guru dengan kepakaran yang macam-macam. Jadi kita boleh gunakan kepakaran mereka. Tapi jadi SIP ni tuan-tuan merupakan orang yang hebat. Orang hebat ni kita tak perlu ramai. Jadi tuan-tuan kena banner tuan-tuan ni capacity Jangan lupa tadi ni lupa saya kena tutup lah kurungan kena ada Okey baik. Jadi tuan ingat kepada rakan-rakan SIP yang baru jangan terkejut. Nampaknya tuan-tuan ada new norm sendiri daripada pengetua kepada SIP. Jadi kemahiran-kemahiran ini dianggap kemahiran-kemahiran asas lah. Kita akan banyak sesi bimbingan, coaching, CPD macam-macam. Jadi kita kena beri penghargaan kepada PGB. Jadi kita kena ada skill seperti inilah Baik, okey. Okey. Selesai? Okey, yang ini kita boleh biarkan saja. Okey, sekarang ni kita pergi kembali kepada kita punya folder tadi. Tuan nampak Dalam folder ni dah ada satu dokumen iaitu template sijil. Okey, sekarang langkah yang kedua, kita nak banner dia punya Google Form. Google Form ni adalah tujuannya untuk kita dapatkan data daripada peserta. Okey, baik. Jadi ini template dah ada, kita sekarang nak banner Google Form, tekan dekat new. Okey. Lepas itu saya pergi kat bahagian more. Kat sini ada Google Form. Google Form pun sama juga tuan-tuan, kita klik kat sini dia akan keluar tanya kita nak blank form ke atau from template. Jadi kita akan mulakan daripada daripada kosong lah Kita klik kat sini. Okey. Ingat kita bekerja sekarang dalam Google Drive dalam folder latihan AC yang saya buat tadi. Okey, ini Google Form. Type lah yang tuan-tuan rasakan sesuai tajuknya, iaitu pendaftaran peserta khusus PURS pembelajaran Okey Baik, yang ini pun tuan-tuan
Bahagian description ni, saya cadangkan tuan-tuan masukkan maklumat khusus yang kita laksanakan tersebut. Jadi yang ini tuan-tuan boleh gunalah pelbagai cara. Macam saya biasa kalau nak maklum kena adakan sesi e-pembelajaran atau khusus e-learning, saya akan muat naik maklumat itu, post maklumat dalam Google Form dalam Telegram contoh macam ni lah tuan contoh yang saya buat. Okey. Saya buat begini. Kejap tuan saya aktifkan dulu ni. Okey ni. Lepas tu saya pergi dekat bahagian katakan saya ada grup PGB iaitu saya Didik Kolej Jasa. Ini adalah kumpulan pengetua guru besar dan juga GPK daerah Kulai. Jadi kat sini saya dah ni info lah, misalnya siri pembelajaran yang kelima ni Jadi katakan saya tadi nak tunjukkan sebenarnya ialah kita nak buat Google Form yang ini tapi saya mencadangkan dekat bahagian form description ni kita masukkan maklumat berkaitan dengan program apa, supaya setiap kali kita nak adakan sesi kita tak perlulah buat lagi Google Form, kita gunakan yang ini saja tapi maklumat saja yang berbeza kita ubah kat sini. Jadi untuk itu saya akan ambil maklumat ni lah, katakan contoh tuan contoh yang ni lah saya ambil yang ini, e-pembelajaran. Okey, katakan contohlah ini saya ambil. Saya copy. Kita sekarang ni kerja kena smart tuan tak perlu type banyak kali sekali cukup Pergi dekat ni Google Form dan kita pastekan kat sini Ctrl V Okey. Baik, dah siap ni. Okey, kita betulkanlah. Jadi akan datang kita cuma ubah ni saja Baik, siap ni Okey, dah siap ni, jangan lupa title form ni kena namakan. Nak namakan senang aja. Kita klikkan kita punya form dekat sini nanti dia automatik dia masukkan. Kalau tak keluar, type lah. Type saja. Nampak ni tajuknya ialah pendaftaran peserta khusus e-pembelajaran. Okey, nak tambah lagi boleh. Daerah apa ke, pengetua guru besar boleh Okey, tapi jangan panjang lah Okey, ini cukup Baik. Maklumat kedua yang kita perlu masukkan ialah kita nak pastikan wajib setiap kali pengetua guru besar ni dia menghadiri kursus, dia isi kehadiran, dia mesti mulakan dengan mengisi dia punya email. Kalau tak ada email, macam mana kita nak return balik dia punya sijil? Jadi kat sini tuan-tuan pergi dekat bahagian atas ni, dekat Google Form ni, bahagian setting. Bahagian setting ni ada gambar ikon gear kat sini, klik kat sini. Okey tuan-tuan, okey, siapa yang gunakan e-didik pastikan ini dia keluar macam ni. Ini dalam keadaan default, dia keluar macam ni. Okey, jadi tuan-tuan pastikan yang restrict to users in didik.edu and its trusted organisation kita untick atau uncheck. Jangan tick kalau tuan-tuan terlupa bahagian ni ataupun tak ubah, nanti masalahnya ialah email itu tidak boleh dibuka oleh pemegang akaun selain daripada e-didik. Jadi kita kena uncheck kat sini, buang Lepas tu kita tekan kat situ atas ni, kita tick dekat collect email addresses. Kat sini klik Okey. Lepas tu kat bawah ni respond receipt. Kita klik kan tuan bukan apa tuan masalah kita ialah setengah PGB ni tak confident. Dah sampai tak sampai dia hantar banyak kali nanti susah kita Jadi kita kena setkan lah setkan supaya jangan hantar banyak kali Jadi kita nak beri keyakinan kepada dia bahawa yang dia hantar tu dah pun diterima, kita klik dekat respond receipt. Sebab apa? Bila dia hantar saja email, dia akan dapat satu makluman bahawa setelah berjaya dihantar. Mesej begitulah lebih kurang. Lepas tu dekat sini require sign in, limit to one respond. Yang ini tuan-tuan berhati-hatilah berhati-hati. Kalau tuan-tuan limitkan boleh sebenarnya. Tapi dia akan mengurangkan akses kepada PGB tersebut. Katakan PGB tu dah ada kawan dia. Jadi kalau kita limitkan, orang tu tak boleh nak masuk pula nanti. Tapi untuk sijil ni saya rasa kena perlulah. Kita limitkan satu respon. Maknanya satu respon, dia hantar sekali, dia tak boleh hantar 2 kali. Yang ini tuan-tuan pertimbangkan sendiri. Pertimbangkan sendiri. Dia ada pro and contra. Pro-nya ialah dengan cara ini kita confident. Tak akan ada pengantaran 2 kali daripada individu ini. Okey, itulah. Jadi kita tak perlu risau redundant data. Tapi kontranya, pertama, kalau dia tersalah hantar, ada masalah sikit. Dia dah hantar.
tiba-tiba nama dia, aku nama tadi Muhammad MOHD ke Muhammad, dah tak pada masalah. Jadi yang ini saya biasanya saya tak akan ni lah. Saya tak akan tick supaya dia nak hantar 10 kali pun tak apa. Nanti kita ada caranya bagaimana kita boleh kenal pasti bahawa dia orang yang sama. Itu teknik yang saya gunakan lah. Baik, ini tick 2 lah, 1, 2. Yang ini wajib, yang ini option. Tapi option saya syorkan tuan-tuan buat sebab kita nak pastikan bahawa pengetua tu yakin, oh dah sampai. Okey, baik. Selesai, tekan save. Okey, jadi tuan nampak dekat sini dah ada keluar email. Okey, email ni tuan ni. Okey, cuma kita beritahulah nanti kepada pengetua supaya dia kena buat dengan betul lah. Okey. Nama email yang betul. Kalau salah, CJ tak akan sampai. Okey, kat sini kita letaklah nama Okey, nama Okey, yang ini tuan yang berhati-hati. Yang bahagian ini dia mesti sama dengan tagging yang kita gunakan pada bahagian ini Nampak tak ni nama? Dia ada nama saja. Okey. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati Kalau tuan-tuan tak ikut format ni, dia tak akan dapat baca. Jadi kat sini berhati-hati saya beritahu Jadi yang ada situ cuma nama kan. Okey, huruf besar, huruf kecil tak kisahlah tak kisah Tapi tak apalah, saya guna huruf besar juga. Nama. Okey. Lepas tu kat sini kita pilih short answer. Tapi kalau tuan-tuan rasa bimbang nama pengetua group besar tu panjang, klik pada paragraf lah. Panjang mana pun nama dia boleh masuk. Okey, lepas tu kat sini nama. Kita tak boleh tulis apa-apa kat sini, tulis nama saja sebab dia mesti sama dengan sijil punya tagging ni merge tagging. Jadi kalau tuan-tuan nak beritahu pengetua ni supaya nama tu huruf besar dan sebagainya, kita pilih dekat dot 3 kat bawah ni. Dot 3 dot yang bawah ni kita klik. Lepas tu kita klik pada description. Lepas ni bahagian ni kita boleh type lah. Okey. Type lah kat sini. Sila tulis. Type lah type type nama anda dengan menggunakan huruf besar huruf besar okey titik lah huruf besar cukuplah sini kat situ. Okey selesai baik, lepas tu kita tekan required kat sini maknanya selagi dia tak isi dia tak boleh submit. Okey, tekan required. Lepas tu kita copy lagi nama elemen apa yang kedua kita minta tadi daripada sijil, iaitu dia punya nombor kad pengenalan Okey, kad pengenalan. Jadi kita pergi dekat sini dia punya format macam mana? Iaitu formatnya ialah NO kad pengenalan Okey, baik, kat sini kita pun copy pun boleh juga sebenarnya. Type kat sini nombor kad pengenalan Okey, kat sini sama tak? Kita kena pastikan sama Okey, sama. Okey. Pada bahagian ini kita sebab kita tadi copy daripada nama ni, dia dah ada description. Jadi kita boleh type kat sini. Sila masukkan nombor KP anda tanpa sempang. Tanpa sempang. Lepas tu dekat bawah ni kita pilih ni short answer kan dia automatik dia sebut NO je, dia akan pilih short answer. Dekat sini kita pilih number betul, is number. Okey, tapi kita tak nak karakter lain, jadi kita akan terus the whole number Okay, lepas tu kat sini kita type sikit. Kalau dia salah isi, apa message keluar? Message-nya ialah sila masukkan input yang betul gitulah tuan-tuan lah Okey. Dia tahulah, oh salah diisi Lepas selesai. Okey, dah selesai dah. Jadi kita yang bahagian ini tuan kita boleh, ini yang paling minimum lah paling minimum dia hadir aja. Okey, tapi kadang-kadang kita nak tahu dia ni sekolah mana, jadi kita letaklah sekolah mana Okey, sekolah mana, katakan jawatan dulu sekolah lah, sekolah. Okey. Katakan, tapi ni maklumat je lah tapi sebelum tu tuan, sebelum sekolah kita masukkan nombor telefon nombor telefon Yang data ini dia tak ada kaitan dengan tagging Dia ada kaitan dengan tagging, merge tagging. Jadi tak risau. Yang kejaga ialah dua ni dua. Okey. Jadi kat sini nombor telefon perlu tuan sebab kadang-kadang dia punya email salah, jadi kita nak maklumkan dia punya sijil tu tak sampai, jadi kita kena hubungi ni lah WhatsApp dan Telegram. Jadi kat sini nombor telefon.
Okey, ini kita buanglah, tak perlu ada description kita padam saja description kat sini. Yang ni pun kita buanglah bahagian apa ni? Bahagian response validation pun kita buang Dia boleh type lah nombor telefon dekat sini Kat sini dia faham nombor telefon, takkan tak ABC pula kan Okey. Lepas nombor telefon, kita minta dia masukkan nama sekolah lah nama sekolah. Perlu ke nama sekolah? Perlulah nak tahu dia sekolah mana Okey, sekolah ataupun organisasi baik. Dan last sekali kalau rasa perlu, letakkan dia punya jawatan Okey tuan sebenarnya ini sampingan ni tuan sampingan saja sampingan data ini sampingan saja. Yang wajib ialah kita nak kutip data, nama dan kad pengenalan itu saja sebab nak masuk kat sini. Walaupun macam pelik pula minta nama, kad pengenalan, tak ada maklumat lain telefon ni perlu nak trace balik. Sekolah organisasi dah siap ni. Okey, selesailah tugas kita Jadi kita pun sama juga, tak perlu save sebab dia dah ada Kita check balik dalam folder kita, tuan nampak dah ada dua dokumen. Okey, sekarang kita nak wujudkan dokumen yang ketiga, iaitu dalam format spreadsheet. Jadi spreadsheet ni tuan kita tekan dekat responses kat sini. Responses dekat Google Form ni. Sebelum tu tuan-tuan boleh check lah, kat atas sini ada menu Ada menu, tuan-tuan boleh check kat sini. Tuan-tuan boleh preview, tengok macam mana rupa dia. Tuan-tuan boleh customize theme. Itu tuan-tuan buat sendirilah Saya tak akan cerita kat sini. Ini cuma tuan-tuan boleh optional lah. Okey, creativity. Cuma kat sini kita fokus kepada dah siap form ni, kita klik dekat responses. Responses ini ialah di mana bila kita berikan Google Form kepada kita punya kumpulan sasaran kita, dia isi dan data itu akan dikumpulkan dalam Google Spreadsheet. Baik, yang warna hijau ni Baik, bila kita klik kat sini beritahu kosong responses, memanglah sebab baru siap. Okey, lepas tu kat sini tuan-tuan pastikan dia accepting responses. Okey. Lepas tu kita klik dekat bahagian yang ikon warna hijau ni. Ini ialah ikon untuk spreadsheet. Kita klik saja. Dia akan tanya kita, adakah kita nak create new spreadsheet ataupun kita nak gunakan yang sedia ada. Jadi yang ini sebab kita brand new punya Google Form, kita tekan saja create. Klik dekat sini tuan Create. Okey. Okey, dia pun create lah. Tuan lihat perhatikan ni dia. Inilah nanti di mana data itu akan dikutip. Apabila kita berikan link untuk Google Form ni, PGB tu hantar, send aja, dia akan masuk ke sini. Nampak semua ada timestamp bila dia masuk, email address yang wajib, nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, sekolah, jabatan. Baik. Okey, sekarang dah siap Baik, sekarang dah siap tuan sekarang untuk pengalaman tuan-tuan, kita dah masuk fasa yang ketiga. Saya ulang balik fasa yang pertama tadi kita bina template sijil. Ini agak rumit sikit lah tadi Kita buat dengan teliti. Lepas tu fasa yang kedua, phase yang kedua kita punya sesi kita pada hari ini ialah kita bina satu Google Form. Dan dalam Google Form ini ada dua elemen penting, iaitu tagging bagi nama IC dan nama dan IC dua saja Baik. Lepas tu kat sini dah siap tu, kita pun pergi dekat responses, secara automatik dia bukalah fail pendaftaran peserta. Salah je tak apalah, tu betulkan balik Salah je tu, betulkan balik nanti Baik. Jadi kita pergi balik dekat kita punya spreadsheet ni. Tuan-tuan perhatikan timestamp, email address, nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, sekolah, organisasi, jawatan. Ada satu lagi yang tertinggal yang kita tak masukkan dalam Google Form, iaitu nombor siri sijil. Ini penting tuan Nombor siri inilah merupakan kalau boleh saya katakan sebagai trigger lah untuk jana sijil. Saya setkan begitu nanti. Supaya nanti kalau ada isu pengutur letak nama dia beberapa kali, dia hantar beberapa kali borang, kita hanya trigger satu saja. Kita hantar satu saja Jadi kat sini ialah nombor siri Yang ini tuan-tuan kena pastikan dia mesti sama dengan tagging yang ada kat sini yang kita dah bina ni, tagging merge tagging kat sini Ni. Dia mesti sama kat sini. Okey. Baik. Okey, sini NO Siri kan. Jadi kat sini pun kita kena type NO Siri Okey, selesai.
Baik, selesai. Itu pasal kita yang ketiga. Satu, ulang balik, kita buat tapak. Yang kedua, kita banner kita punya Google Form. Yang ketiga, kita settingkan kita punya responses Google Sheet. Okey. Seterusnya yang terakhir tuan-tuan Yang terakhir kita nak generate dengan menggunakan add-ons. Jadi untuk tujuan itu kita buka kita punya Google Spreadsheet ini, Google Sheet ni, kita kerja kat sini. Lepas tu tuan-tuan perhatikan, kalau saya boleh besarkan agaknya, saya cuba besarkan kalau boleh. Tak nampak kita besarkan kepada katakan kat sini 200%. Besar lagi. Ni dia besar Baik. Jadi kat sini tuan, bila besar dah hilang pula kat sini, tak nampak pula Okey, kita kecil sikit balik Tak nampak ada kat sini. Bila besar tak nampak pula, ni terlindung kat sini. Dia ada. Kita kecilkan balik dah. Sampai nampak ni add-on Okey. Baik, bila kita dah siap spreadsheet ni, kita dah ada nombor siri sampai nombor siri ingat Okey, kita tekan dekat add-ons ni tuan add-ons. Tekan add-ons, dia akan keluarkan pelbagai add-ons yang dah ada dalam kita punya Google Sheet Tapi kalau tuan-tuan gunakan akaun eDidik, dia akan ada AutoCred, ada Book Sheet Manager, ada Crop Sheet dan sebagainya. Fokus kita hanyalah AutoCred. Kalau tuan-tuan tak jumpa AutoCred, tuan-tuan boleh pergi dekat pergi dekat add-ons get add-ons. Kita cuba tengok kat manage apa dekat manage sana, kita lihat dulu Kita ada tengok kat manage ada apa. Rasanya manage ni dia akan tunjukkan apa yang kita ada lah. Ni dia. Ni yang kita ada lah. Okey ni yang kita ada. Yang saya dah ada Okey, tak apalah. Ini kita tak gunakan ni. Kita tekan add-ons. Kita pergi, kalau tuan-tuan tak jumpa AutoCred kat atas ni, tuan-tuan pergi dekat get add-ons. Tuan-tuan type AutoCred. Sekejap. Type saja kat mana, kat sini dekat bahagian search. Search ni. Klik sini. Tekan aja auto. Macam saya ni dah ada kat atas ni sebab saya dah buat. Biasa kalau yang dah ada dekat atas, tapi kalau tuan-tuan mungkin tak ada. Tak nampak. Scroll sampai bawah pun tak jumpa sebab dia banyak kan. Banyak ni tak tahu mana satu. Jadi type aja AutoCred. Lepas tu tekan search Ni enter pun tak apa rasanya. Dia carilah. Dia akan terus letak kat atas ni dia. Lepas tu tuan-tuan install Cara nak install, sebab saya dah ada, tak boleh lah. Saya tunjuk cara lain Ni banyak tuan dia akan tunjukkan macam-macam add-ons katakanlah saya nak pilih mana-mana lah ini, tapi saya tak nak buat lah, nanti makan masa tak apalah. Jadi untuk tuan-tuan nanti tekan saja AutoCred dan ikut arahan dia. Arahan nak install dalam kita punya Google Sheet follow je lah. Ikut langkah dia, yes ke apa ke, tekan semua. Dah siap, dah install, nanti dia beritahu berjaya install. Lepas tu bila kita klik aja add-ons, dia dah ada AutoCred. Begitu keadaannya Baik, sekarang ni andaikan tuan-tuan dah ada. Tekan dekat add-ons, tekan AutoCred ni, tekan menu launch. Klik. Yang ini tuan-tuan kena berhati-hati dia ada 9 langkah dan kita kena cermat supaya tak silap Baik, dia sedang buffering, pusing-pusing Tunggu dulu tuan Ini sekarang ni saya besarkan dia punya view tapi bila besarkan ni pun nak masalah juga sebab nanti tak nampak yang lain. Okey, dia dah keluar sekarang ni. AutoCred. Okey, sekarang kita dah 1 jam 5 minit bersiaran tuan-tuan Kita sekarang dah pada penghujung sesi lah Baik, untuk pertama kali bila kita nak laksanakan AutoCred ni, dia akan keluar macam ni lah AutoCred, dia akan keluar new job new job, saya klik pada new job. Dia pun generating. Dia keluar macam ni. Yang ni saya akan kecilkan view supaya kita nampak dengan selesa lah. Saya kecilkan lagi. Kepada normal lah macam ni tuan normal Okey, yang ni tuan name your merge job. Tuan-tuan typekan nama tugasan yang kita sedang buat ni, iaitu sijil kehadiran khusus katakan gitu
Bila banyak kursus, tuan buatlah apa-apa nanti. Ni saya buat ni lah, sijil ataupun saya type gini lah sijil AutoCAD Okey, betul lah sijil AutoCAD. Jadi menunjukkan nanti ada sijil lain dan sebagainya. Okey, selesai. Ini kerja yang paling mudah. Tekan saja next. Okey, perhatikan Okey, perhatikan kat sini bahawa kita untuk bahagian nombor 2 ni ialah choose template, kita tak ada lagi. Lepas tu dia beritahu kita now you can choose Google Slide as a job template from Drive. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada from Drive ataupun create example. Jadi kita dah buat tadi fasa awal kita dah buat. Jadi kita dah ada template-nya. Kita klik from Drive. Dia akan cari. Okey. Ini fasa yang kedua nombor 2, choose template. Okey. Dekat sini tuan-tuan kena ingatlah nama file tu saya file tadi kita simpan namanya ialah template C1 kan Okey, betul Yang ini dan dia ada rekod masa apa kita buat, jadi kita tahulah yang ini yang latest. Kalau ada berapa file lain kita nampak tarikhnya. Jadi tuan kena berhati-hati tengok tarikh bila kita buat template ni. Jadi yang ni betul lah. Saya klik, saya tekan select. Okey, dia pun akan generate dia fetching file tersebut. Okey, sekarang dah berjaya. Dah pun dipilih, dia kata kat sini template sijil 1. Dah siap. Tekan pada butang next. Okey. Dekat sini tuan-tuan berhati-hati nampak dia dah ada kat sini nombor siri, nama. Okey Ada lagi tak? Sebabnya ada 3 kan. Kenapa satu lagi tak keluar Nama. Okey, kalau tak keluar ni tuan menunjukkan apa? Dia tak baca dia tak baca kita punya apa tadi tu? Kita punya tagging tadi dia tak baca, dia tak keluar nampak saya dah besarkan, tak nampak, dia cuma 2 je. Nombor siri betul, nama betul, tapi tak ada nombor kad pengenalan. So saya keluar, batalkan Bila gini, tandanya bahawa ada kesilapan pada kita punya tagging. Dia tak boleh baca. So kita tutup dulu Jangan buat lagi Okey kita jangan buat lagi. Kita tengok kat sini. Itu dah apa sini? Nombor kad pengenalan. Kita kena tengok kadang dia salah eja Kita pergi kat sijil. Sijil ni lah nombor kad pengenalan Betul ni. Oh. Yang ini tagging ni salah ni rasanya ni. Right, saya betulkan balik. Tagging salah betul ni. Nombor kad pengenalan NO kad pengenalan. Okey. Baik. Nama betul, nombor siri betul. Nombor kad PENGE betul betul. Ya betul. Kita pergi kat sini tengok sama tak kad pengenalan. Nombor kad pengenalan. Jadi kalau salah je tak boleh tuan Okey, dia tak keluar kat sini. Okey, saya check balik. Apa kata kalau saya buang tanda ni? Okey. Okey, kita lepas tu bila kita dah edit tuan kita tekan refresh Bila kita edit mana-mana tapak ke apa ke, kita tekan refresh Ingat nombor kad pengenalan. Jangan salah je dia tak boleh bacalah Okey, kita refresh. Jangan lupa kita check juga dekat kita punya Google Form. Pastikan dia sama Jadi kalau salah aja dia tak keluar lah nombor kad pengenalan. Okey betul Okey betul Okey betul Okey. Lepas tu kita pergi kat kita spreadsheet tadi. Okey, ini dia. Jadi kita buat semula tuan bila tak keluar dia punya tagging tu menunjukkan ada error pada kita punya tapak sijil ni Kita cuba lagi tuan kita cuba lagi. Okey, nombor kad ni rasanya dia ada enter tak ni? Jarak tak? Tengok. Dia sangat sensitif, jarak pun dia sensitif Nombor kad pengenalan. Okey betul dah siap Okey, saya pergi. Okey, sekarang saya pergi dekat pendaftaran peserta kursus yang tadi tu. Okey, saya masuk balik proses yang sama. Add-on, AutoCAD. Kita letak kat sini Okey, yang ni kita letaklah dekat bahagian mana-mana lah, sini pun tak apa Okey. Kita tekan dekat add-on.
AutoCAD launch. Okey, lepas tu dekat sini kita namakan file tadi, dia akan loading. Okey, tekan new job. Tadi tak jadi sebab dia saya kesan tadi ada kesilapan pada tagging, dia tak keluar. So kat sini saya letak kat sini ialah sijil AutoCAD. Lepas tu saya tekan next. Form drive. Buat semula lah. Okey, kita kena pastikan ini kita punya sijil. Okey, kita tekan template sijil 1. Select. Okey, kalau tak boleh juga, saya kena betulkan nama tu. Dia mesti set nama. Dah masuk sini. Dah masuk. Langkah 2 dah masuk. Ada dia punya dia punya template kat sini. Lepas tu saya tekan next. Nampak dah ada. Dah ada. Ini namanya tagging tuan, merge tagging. Ini penting tuan ni, tak keluar tuan-tuan maklumlah memang dia tak akan buat merge terhadap maklumat tersebut. Okey, dah ada ni, kita pastikan check tuan sama dia selari. Nombor siri, nama, nombor kebenaran, sebab kat sini kalau tuan-tuan banyak item, banyak ni dia akan banyak tuan ni, kita 3 je. Nampak dia ada nama, jawatan, siri macam-macam ini jangan salah. Salah ni dia tak akan baca. So, kalau tuan-tuan dapat hati, ini namanya ialah mapping source. Kita mapping sumber data tadi daripada Google Form dengan spreadsheet dengan kita punya template. Kalau gini, cantiklah. Dia selari. Kita tekan next. Okey. Okey, dekat sini 4 ni tuan-tuan pun kena berhati-hati juga. Kat sini namanya ialah fasa file setting. Okey, file setting. Okey, saya yang bahagian ni tuan-tuan namakan file. Okey, apa beza file tadi? File tadi yang kita mula-mula tadi masuk ialah dia nak beritahu job punya file, apa job. Job tu ialah berkaitan dengan sijil AutoCAD. Yang ini pula file setting, file name ni bagi individu. Katakan bila ada 20 orang yang hantar data, kita ada 20 nama yang berbeza. Jadi kat sini type saja sijil. Tahu punya. Kita klik dekat satu kat sini, ni ada ikon anak panah ni kecil. Klik kat sini, kita pilihlah mana-mana tagging yang ada kat sini. Katakan nama Kita pilih nama, kita klik saja. Lepas tu letak kat sini. Lepas tu kita pastekan. Shortcut bagi paste ialah Ctrl V tuan. Jadi nanti sijil tu bila dia generate je, dia tulis nama sijil siapa, tu nama orang tu lah. Okey, katakan tuan nak masukkan lagi sijil nama siapa, jadi daripada sekolah mana. Okey, kita buat tanda koma begitu, jarakkan sikit, pergi dekat tanda titik 3 tu anak panah ni, kita terus pergi ke nombor telefon dia ke ataupun sekolah dia. Okey, kita lah pilihlah sekolah lah katakan sekolah klik kat sini. Lepas tu kita pastekan Okey, ni unik lah. Okay, jadi nanti keluar sijil Azman Safi'i PPD pula begitu Okey, bahagian ini kita nak buat sijil kan. Jadi pastikan tuan-tuan pilih PDF supaya mereka tak boleh ubah suai walaupun mereka boleh ubah suai juga tapi susahlah Okey, lepas tu untuk bahagian output as pilih multiple output mode supaya nanti dia akan merge secara individu lah multiple Yang ini single output mode kita buat multiple Baik, selesai. Okey. Seterusnya kita tekan next. Okey. Okey, kat sini disebabkan tadi kita bekerja dari awal, saya maklumkan tuan bekerja dalam folder, dia terus pilih folder tu. Senang tuan Jadi tuan-tuan kena pastikanlah kena pastikan kerja dalam folder supaya dia simpan. Kalau tak ada yang ni, tuan-tuan kena pilih choose folder. Okey, katakan saya nak buat folder, dalam folder tu ada folder lain pula. Ginilah. Dan saya punya folder kat sini tadi kan. Saya klik kat sini. Lepas tu saya nak buat folder lain tak boleh lah sebab saya kena dokumen. Tak boleh sebab saya dah pilih ni latihan. Dah ada dah ada So kalau dah keluar begini, tuan-tuan tak perlu tekan apa-apa sebab dia dah ada. Kalau tuan tekan juga dia tak keluar lah macam tadi Okey, kecuali kalau tuan-tuan nak buat folder lain. Okey, dah siap ni. Nombor 5 ni saya tak ubah sebab saya dah bekerja dalam folder. So saya tekan next.
Okey, dekat sini ada lagi menu iaitu add dynamic folder reference optional. Yang ini sebenarnya dia level tinggi lah. Kalau tuan dah mahir gunakan cara yang biasa ni, kita boleh belajar nombor 6. Nombor 6 ni sebenarnya dia boleh simpan mengikut folder yang mempunyai keunikan pada nama. Misalnya kita nak simpan folder, kalau pengetua dalam satu folder, SIP dalam folder, cikgu dalam satu folder, sijil tadi. Kita setting begini. Tapi kerja ni agak rumit. Jadi yang ini kita skip saja. Jangan tekan apa-apa. Tekan next saja. Ini nak belajar lain kali lah. Okay, next. Okay, yang ini set merge condition optional. Yang ini tuan-tuan kena buka lah. Kena buka. Sebab ini penting kan tuan. Ini penting sebab ini adalah di mana kita punya standard piawaian kita. Bagaimana sijil itu boleh dicetak ataupun di merge ataupun dijana. Tekan dekat sini. Okey. Sekarang ini dia ada ruang kolom, ada ruang equal. Jadi kat sini maksudnya ialah timestamp ini tak boleh kosong. Kalau kosong dia tak boleh generate. Jadi kita tak nak gunakan timestamp sebab timestamp ni maknanya ialah bila orang tu hantar je dia automatik ada timestamp. Tak nak guna ni, tapi kita nak buat syarat lain iaitu kita nak gunakan nombor siri. Tuan-tuan kita boleh setkan saya nak gunakan nombor siri. Apa alasannya? Sebab bila PGB hantar saja dia punya pendaftaran, sijil tidak di-generate lagi. Kalau kita pilih timestamp ni, dia hantar je, tu dapat sijil. Jadi kita ada ruang untuk betulkan. Jadi kalau diisi 10 kali dapat 10 sijil. Jadi masalah kat situ. Jadi kalau sijil, saya cadangkan tuan-tuan buat syarat lain lah yang kita yang design sendiri, iaitu kita ada nombor siri. Nombor siri dah ada, baru kita boleh jana. Sebab kat sini dia kata kolom nombor siri ni equal, not null, tak boleh kosong, mesti ada nilai. Dia tak boleh kosong. Okey, dah siap ni, cukuplah. Ini syaratnya saja. Tekan next. Okey, lepas ni kat sini share doc and send email. Yes, sebab kita nak nanti bila sijil dijana dan orang yang hantar tu pun dapat sijil dia. Jadi kat sini tekan yes. Okey. Bila tekan yes saja, dia tanya kita balik share dalam bentuk apa? Sebab kita dah setting awal-awal tadi dalam bentuk PDF. Allow collaborators ni to reshare. Ini kalau kita bekerja, katakan kita buat khusus, ada urus-tia dan sebagainya. Jadi kalau kita tak buat, urus-tia kita boleh buat. Tapi setakat ni, yang ini saya rasa tuan-tuan boleh, saya tengok nota juga ni. Yang ini rasanya tuan-tuan boleh tekan yes lah, tak apalah. Yes pun tak apa, dia tak ada pesan apa-apa. Cuma dia nanti ada efek kalau kita share kepada rakan SIP lain pun boleh kontrol kita punya data ni lah. Jadi dia tahulah. Kalau kita tak ada, dia boleh tolong generate dan sebagainya. Itu sajalah. Baik, yang ini saya rasa kita kekalkan saja. Choose folder. Baik. Okey, selesai yang ini. Selesai yang ini. Ya, saya lihat apa lagi yang saya tertinggal. Okey. Lepas tu kat bawah ni, send from generic no reply addresses. No generic. Yang ini tuan tekan yes lah. Jadi dua lah. Yang atas ni tuan boleh no atau boleh yes. Tapi kalau kita sebagai SIP, kita tekan yes saja. Sebab nanti bila kita yes, kawan kita SIP lain pun boleh bantu kita kalau kita tak buat. Baik, dah siap ni. Okey. Tak siap lagi, bawah ni ada. Okey, bawah ni tuan kena cermat. Okey. Kita dah setkan tadi bahawa kita nak share dokumen dalam bentuk email. Jadi kat bawah ni kita kena settingkan dia tuan. Kita settingkan dia apa kat sini? Tu siapa? Tu kepada kita punya peserta lah. Jadi kita ambil email mereka daripada tagging ini tuan. Kita klik kat sini, saya ulang balik. Yang ini kita klik kat sini. Lepas tu kita pergi kat tanda ikon arrow ni. Kita klik. Lepas tu kita tekan dekat email tadi, ingat email klik kat sini. Lepas tu pergi balik kat sini, tekan Ctrl V. Itu saja. Okey. Ini CC. Ini carbon copy. Carbon copy. Kalau kita nak katakan di samping kita orang tu dapat, kita pun dapat.
Tapi kena ingat tuan-tuan kalau ada 100 orang tuan akan terima 100 email. Memenuhkan tuan-tuan punya email dengan maklumat yang saya tak perlulah, tak payah. BCC pun sama juga, reply tu tak perlulah kosongkan, Okey, type in subject. Subjeknya apa? Ini dia punya header surat tadilah. Headernya ialah, katakan kat sini kita type sijil penyertaan. Okey, kat sini kita masukkan nama orang tu. Jadi kita tekan sini, kita pilih nama dia, nama, dan kita tekan Ctrl V. Jadi nanti orang tu akan dapat satu email cantik saja dengan nama dia, sijil penyertaan Azman Syafiee, sijil penyertaan Mansur Rahman dan sebagainya, ikut nama dia. Lepas tu kat bawah ni tuan-tuan, kita masukkan maklumat-maklumat yang kita rasakan perlu untuk surat kita tu, email kan. Okey, sekejap saya nak tutup dulu kipas ni sebab dia bunyi bising, sekejap. Okey tuan, kita dah nak selesai ni. Sebenarnya. Okey. Baik, kita letak ni. Okey, kat sini kita type lah message kita dengan ucapan katakan Assalam ASSA. Okey, kita pun tak tahu, mungkin dia bukan Islam, dan salam sejahtera. Okey, lepas tu kat sini kita nak buat apa? Type lah type bersama-sama inilah bersama-sama ini disertakan sijil daripada penyertaan sijil penyertaan daripada sesi pembelajaran. Nak spesifik nama dia, kita pergi balik kat sini, tekan nama itu, pergi kat sini Ctrl V pembelajaran yang telah dihadiri pada, okey, tak tarikh pun sama juga, kita pergi kat sini tengok tarikh tak, timestamp, sekejap tarikh tak ada, tak payahlah ni today kot. Bolehlah try. Tak boleh, today nanti dia ikut tarikh, tak payah tarikh tak payah. Ini kita type je lah pada berbulan, katakan tadi 21 kan, 21 Mei Mei 2020 Baik, lepas tu tulis kat sini sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada saya Okey. Baik, selesai begitu Okey. Titiklah tapi kalau tuan-tuan nak canggih sikit, tuan-tuan boleh masukkan tagging WhatsApp. Jadi dia klik je, dia tu masuk WhatsApp kita. Tapi nanti tuan-tuan sibuk nak layan dia, tak payah biar ada email. Kita kerja dengan email je lah Sebarang pertanyaan boleh majukan kepada saya. Terima kasih Okey, itulah. Lebih kuranglah contoh saja Terima kasih. Sekejap Baik, lepas tu dah selesai. Okey, cek balik. Ke-8, yes. PDF, yes. Kemudian pergi ke email, dah ada kat sini. Reply tak perlu, sijil penyertaan siapa. Ini kita enter sikit supaya jarak. Lagi jarak sikit. Okey. Sebarang pertanyaan boleh majukan kepada saya. Okey dah, kita tekan next tuan-tuan tekan next. Next. Okey, langkah ke-9. Ini penting tuan Dia tanya kita sekarang ni nombor 9, ni last sekali. Add or remove job triggers. Jadi bagaimana kita nak tambah kita punya penjanaan sijil nanti bila orang tu hantar je data, kita nak run trigger penjanaan tu dengan cara apa? Pertama sekali ialah kita nak run daripada trigger, iaitu kita setkan sendiri form trigger. Form ni trigger yang ada pada borang kita. Kalau contoh kat sini, form trigger saya ialah bahagian nombor siri ni nombor siri ni ialah form trigger saya lah. Saya dah klik itu. Selagi ini kosong, dia tak akan jana sijil. Jadi saya tekan yes.
Okay, lepas tu ditanya you must enable triggers. Yes, kita dah enable tadi. Tapi kalau tuan-tuan tak buat, dia nanti bergentayangan lah email tu tersebut. Dia tak tahu ke mana nak pergi, hilang hala tuju. Jadi tuan-tuan kena pastikan dah setkan dulu tadi nombor siri ni sebagai triggernya. Okay, yes. Dia pun updating dia punya trigger tadi. Lepas ni dia akan pastikan kalau ini ada isi baru dia boleh trigger. Lepas tu run on time, no. Ni on time ni kalau kita tak nak gunakan yang atas ni, katakan kita dah semak semua, beri masa dalam 2-3 hari, dah siap, kita pun lancarkan ikut masa. Katakan kita nak tetapkan 3 hari selepas kursus. Yang ini ada bias sikit lah, sebab kita bekerja dengan masa. Tension buat apa? Jadi kita pilih yang atas. Masa, kita tentukan bila. Kita tekan save. Betul tak? Hari ini merupakan akhirlah, habis tak ada lagi lepas ni. Lepas ni kita tengah test saja. Okay, saya test. Okay, sekarang tuan bila keluar je dialog box macam ni, top up macam ni, kita dah nak keluar ni, tapi dia beritahu kita sekarang inilah saya tekan tadi bahawa ini ialah trigger kita nak run job. Tapi kalau kita klik sekarang pun tak guna sebab data kosong dan Siri tak ada. Dia tak buat apa-apa. Dia akan buat tapi nanti dia keluarkan result kosong lah. Yang ini kita nak edit, yang ini kita nak lihat preview job detail. Boleh klik. Ini nak klik, nak edit ada silap lah, kita nak klik. Boleh, kita boleh betulkan. Yang ini kita nak preview, dia tengok macam mana. Ni nampak nanti dia keluar macam ni. Sijil autocrat, template sijil 1, nama sijil, nama orang yang hantar tadi tu, dari sekolah mana, type PDF. Jadi dia kata number of template text. Template text kita ada 3 tadi. Apa dia? Nama, IC, nombor siri. Sebenarnya kita boleh tambah lagi tuan tapi untuk sesi ni saya buat 3 cukuplah Yang selebihnya itu merupakan keberhasilan tuan-tuan dan puan kalau dah berjaya buat ni, tuan nak explore lagi Okay, run on from trigger, yes. Form trigger bukan time. Lepas tu kat sini dia ada maklumat lah. Sijil penyertaan bla 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 bla. Ini nak beritahu lah Nak edit tekan edit. Kalau tak nak edit tutup terus Betul lah Okay, siap. Okay, sekarang ini saya nak test adakah sistem ini berjaya. Sekarang dah siap, selesai Sekarang tapak dah siap, tinggal menunggu saja kita punya peserta isi borang. Jadi saya akan buat satu dummy dummy. Untuk dummy tuan saya gunakan Incognito punya browser Saya klik dekat penyedu sebelah kanan ni. Okey. Terlindung dengan StreamYard punya logo tu. Saya klik kat sini, saya akan pilih New Incognito window. Minta maaf tuan pronunciation tak tepat tak apalah Baik. Klik dekat sini, dia akan bawa satu paparan lain yang tiada kaitan dengan browser yang tadi sebab Incognito ni bagusnya ialah dia bekerja dalam satu unit yang sendirilah. Dia tak sama secara private sendiri daripada yang tadi. Apa saya buat kat sini ialah, saya keluar dulu yang ni, saya nak pergi dulu dekat saya punya yang ini. Saya pergi dekat Google Form sebab saya nak beri link ni kepada PGB. Okey, nak beri link macam biasa tuan kita pergi dekat bahagian send. Tapi sebelum tu saya check dulu. Ini penting, pastikan ni tepat. Okey, require sign in tak ada. Okey, cantik. Edit after submit pun tak perlu. Tak apa sebab kita dah beritahu dia akan dapat maklum balas. Dia tengok, kalau salah dia hantar lagi sekali. Itu saja Dah siap? Okey Okey, satu perkara tuan berkaitan sijil ni sebelum saya lancarkan Satu perkara lagi untuk tujuan kita pastikan bahawa kita nak pastikan orang yang tepat mengisi ni, tuan-tuan boleh wujudkan kod sebenarnya, boleh tambah kod supaya mereka dapat kod, mereka baru boleh isi. Tapi itu tuan-tuan kena belajar pada sesi yang lain. Saya cuma beritahu saja Jadi kat sini kita pergi kat send. Kita pergi kat link. Okey, saya pendekkan link ni. Okey, saya copy. Okey. Saya copy link ni. Saya hantarlah kepada grup kepada grup. Ini katakan mana-mana Telegram ke WhatsApp. Jadi siapa yang buka aja dia tu boleh isi kehadiran. Kan senang sangat mudah Baik, tak apalah. Tapi hari ni sebab saya nak buat dummy,
Okey, saya akan isi pada saya punya incognito tadi. Saya klik kat sini, saya pastekan dekat sini, dekat bahagian atas tu, URL alamatnya. Okey, lepas tu saya enter. Dan saya cuba isi. Saya akan isi beberapa maklumat lah. Okey, ni ni tuan inilah saya sebagai peserta akan nampak. Pendaftaran peserta khusus e-pembelajaran Ahad 10 Mei, e-pembelajaran bilangan 5, maklumat semua ada kat sini. Lepas tu required warna merah ni saya kena isi email lah. Katakan saya isi email, gunakan email yang sazman68 dulu Okey. Lepas tu saya type nama bin Safi'i. Okay, nombor kad pengenalan, katakan nombor pengenalan saya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu nombor telefon, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sekolah ASDF. Kemudian jawatan QWER. Begitulah contoh. Anda nampak ni? Jadi kita sekarang saya tadi setkan supaya peserta tu dia buat pilihan sendiri. Dia nak respon tak? Respon Kalau dia nak, kliklah ini. Klik. Respon ni maknanya nanti dia akan dapat salinan. Apa yang diisi ni, dia dapat salinan. Saya setkan option. Tapi tuan-tuan nanti boleh setkan wajib. Jadi dia mesti buat. Sebab nak elakkan daripada dia kata kita salah tulis nama dia dan sebagainya. Baik, dah siap ni. Saya send. Submit. Okey. Okey, dah siap Your response has been recorded. Pada masa sama, saya akan dapat email nanti. Tuan boleh lihat saya dapat email Contoh saya buka sekarang email ni. Azman. Saya akan dapat email sebab saya setkan tadi kita dapat respon balik kan. So kita pergi kat sini Gmail. Saya pergi kat sign in sebagai Azman tadi, kita next. Okey, kita next. Tuan lihat kita pergi kat email. Okey, nampak ini yang saya katakan tadi, bila kita set up supaya peserta yang hantar dia dapat dia punya maklum balas, respon, maklum balas daripada penghantaran tu, dia akan dapat email macam inilah. So saya akan klik email ni dia akan beritahu thanks for filling in pendaftaran bla bla bla. Pendaftaran ni sebab setting tadi kita kena kalau boleh tak perlulah sampai 2 baris, 1 baris cukup Lepas tu ini maklumat eventnya, ini saya isi, ini nama saya, ini kad pengenalan, ini nombor telefon dan sebagainya. Kat sini dia boleh semak, oh salah ke betul Itulah tujuan kita setkan tadi bahagian apa tadi tu, maklum balas Okey, saya nak submit satu lagi Katakan saya gunakan email saya juga. Email saya juga, tapi saya masukkan orang lain. Katakan saya tolong orang lah saya tolongkan orang lain. Okey, katakan nama kat sini sekarang ni ialah Azman Abu Bakar. Okey, nombor kad pengenalannya okey 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata begitu. Nombor telefonnya ialah 1, 2, 6, 7, 8 987 kata begitu. Sekolahnya pula dia punya organisasinya ZXCW. Okey, jawatannya QWER katakan begitu. Sama juga send me a copy. Supaya dia puas hatilah bahawa dia hantar betul dan dia boleh semak Klik kat sini, submit lagi sekali. Sebab dia gunakan akaun saya, boleh kita boleh tolong orang begitu. Okey, jadi kita akan lihat dekat email, dia akan keluar juga nanti email tu. Tapi untuk Azman Bakar lah ni dia, pendaftaran peserta untuk Azman Bakar yang kedua dia keluar begitulah. Baik, ini nak mengesahkan bahawa telah dihantar ni dia dah keluar Azman Bakar. Okey, baik, selesai. Okey, sekarang kita kembali kita punya paparan yang ini. Okey, kita lihat tadi kita dah ada 2 peserta yang dah hantar, iaitu Azman Safi dan Azman Bakar. Kita klik dekat respon tuan-tuan klik kat respon Klik kat respon. Okey, nanti dia keluar, dia klik kat respon aja, dia dah beritahu dah ada 2 orang ni. Kita klik aja, kita akan nampak ni dia. Pukul berapa?
9.47 dengan 90 ada 2 penghantaran. Dia gunakan email yang sama. Kena ingat kalau kes macam gini, saya tolong isikan azam bakar, nanti sijil tu akan dihantar kat sini. Okey. Dan kita boleh betulkanlah sebenarnya, kita boleh letak email yang betul. Bila kita dapat je data ni, kita boleh sesuaikan. Kalau dia salah email dan sebagainya, kita boleh tulis kat sini. Azam bakar, ini nombor dia punya nombor kad pengenalan, nombor telefon dia, jawat sekolah, jawatan dia. Okey, ini saya katakan. Sijil ini, nampak tuan dia dah keluar ni. Ini bukan saya buat ini dia automatik bila kita dapat data je, dua isinya dia masuk, dia terus keluar ini. Ini jangan dikacau lah, jangan di-delete, biarkan saja. Tapi sekarang ni dia tak jana, kosong kosong ni. Tak ada sijil. Kenapa? Sebab dia tunggu kita isi bahagian nombor siri ni. Sebab kita dah buat triggernya ialah nombor siri tidak boleh kosong. Jadi kat sini kita siapkan nombor siri. Jadi nombor siri tu contohlah terpulang daerah katakan untuk daerah saya J090, kita slash tahun 2020. Okey, ini sijil batch yang keberapa, sijil batch yang katakan yang batch yang kelima. Okay, lepas tu berapa yang dah keluar setakat ni, katakan yang ini sijil ni bermula dengan angka 117, katakan begitu Baik. Contoh tuan jadi kat sini sijil ni biasanya kan satu bundle tu ada 1,500 terpulanglah kalau 500 Jadi satu bundle tu 500. Jadi setiap kali 500 selesai, kita akan buka satu yang barulah. Ini tujuannya untuk rekod saja supaya tak adalah orang cetak sijil sendiri kan, kita dapat detect nanti Baik, dah siap ni. Okey. Oleh kerana 2 orang ni, kita tarik ke bawah ada orang Kalau 3 orang tarik, jangan tarik. Kita kena ingat nak tarik ni kita mesti pastikan orang dah hantar dulu Macam ni dah hantar 2 ni, tarik ke bawah. Tunggu lagi. Dia hantar lagi, kita tarik lagi supaya nanti dia susun lah. Okey, selesai Katakan dah penuh nanti, 20 orang ke 30 orang tu pulang. Sekarang ni kita nak merge data tu. Jadi nak merge data ni, kita pastikan ini yang saya klik ni tuan ni, ini nama sel Ini sel. Ini sel ni ialah sel G5. Pastikan untuk kita merge sijil tu, kita letakkan sel ini berada dekat sini tuan sebab saya dah cuba dah, bila kat sini nanti dia keluar arahan launch untuk add-on. Contoh saya buat contoh saya letak kat sini saya tekan add-on AutoCAD, dia keluar launch. Dia tak nak launch ni kalau kita nak buat baru. Tapi sekarang kita nak open kita nak run jadi letak kat sini tuan tekan add-on, tekan AutoCAD. Sekejap dia keluar juga sekejap kita betulkan dulu. Okey, kat sini kita kena pastikan AutoCAD. Sekejap saya kena tak keluar juga tu. Kita nak launch baru Okay, kita kena refresh dulu tuan-tuan, kita refresh dulu. Okey, sebab kita tadi masukkan kod, kita kena refresh sebab kita masukkan kod tadi. Ingat tuan bila kita bekerja dengan Google Sheet ni, bila kita selesai, kita drag ke apa ke gini, kita kena refresh. Refresh muka apa? Dia nak pastikan update. Itu saja. Okay, kita biarkan dulu dia refresh. Okay, sekarang kita dah present selama 1 jam 40 minit. InsyaAllah kita berada pada minit-minit yang akhir. Sebab bila selesai je saya tunjukkan email tu dihantar, selesailah sesi kita pada hari ni 2 jam juga bengkel kan. Ini bengkel baik. Okay, saya pergi balik dekat add-on AutoCAD, nampak dia dah ada open Ingat ni tuan-tuan kita kena letak kat sini, tapi kena pastikanlah supaya tuan-tuan jangan panik nanti. Bila ada orang baru masuk, kita dah tarik ke sampai bawah ni, tuan-tuan kena pastikan selesai je tekan refresh. Kat sini tekan refresh ni icon yang macam ni reload. Reload this page. Maknanya kita update je. Okay, selesai kat sini. Nak habis dah tuan nak habis dah, sabar. Baik, add-ons. Okay, tekan dekat AutoCAD, tekan open. Ingat kita nak open. Kita dah buat nak buka. Launch, kita nak buat job baru. Okay, kita open. Dia punya dialog lain sikit, top up dialog dia berbeza dengan dia sedang loading. Okay. Saya harap sesi kali ini berjaya tuan sebab yang semalam tu saya buat bercakap selama 2 jam tapi lupa nak tick bahagian audio, jadi video tu masuk dalam YouTube tapi dia bisu tak ada suara.
Okey. Okey tuan okey, sekarang ni dia tanya kita job yang ada sekarang ni ialah sijil autocrat. Kita nak buat apa? Okey, sekarang kita nak generate dua individu ni supaya jangan tunggu yang lain hantar. Mana hantar dulu, kita generate dulu. Jadi kita tekan trigger ni. Ni triggernya run job. Kita klik tuan-tuan Saya klik. Ingat bila dia klik aja, dia terus merge dan dia terus hantar email kepada orang tersebut salinan sijil. Kita lihat nanti tuan Saya hantar 2 sijil untuk 2 peserta gunakan email saya, senang nak lihat Dia sedang running job sijil autocrat. Nampak Satu selesai. Dia beritahu status kat sini. Jadi kepada rakan-rakan yang gunakan add-on autocrat dalam akaun eDidik, saya pernah cuba tuan, dia boleh sampai 1,500 sijil berjana satu hari. Satu hari. Tapi kalau akaun free, saya lupa antara 25, 50 atau 100. Saya tak ingat tapi begitulah sekitar tu Okey, dah siap. Dah siap, kita tutup. Tuan-tuan nampak Sekarang data yang dah ada. Dah ada maklumat, ini maklumat merge dokumen. Okey. Ini dokumennya sijil. Untuk siapa? Ini dia. Nama tadi link tu nama dokumen Dia ikut nama kita lah. Kalau Azman bakar-bakar ni dia beritahu dokumen successfully created. Tapi kalau tuan-tuan hantar email yang salah, dia akan beritahu lah tak berjaya dan sebagainya Okey, baik. Okey, selesai. Kita nak sahkan betul ke dia terima. Jadi kita pergi ke incognito tadi tu. Okey, kita buka email kita. Kita back. Okey, nampak tak tuan? Kita dapat satu sijil, no reply. Kita kena buat no reply tuan Kalau tak nanti dia orang ucap terima kasih dan sebagainya. Nanti bukan apa, kita tak naklah nanti kita punya email penuh dengan maklumat yang kita rasa tak perlulah. Nampak sijil untuk 2 orang kita hantar. Satu Azman Bakar, satu saya. Jadi saya buka lah. Saya buka tengok ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey kita tak nama tadi Bersama-sama ini disertakan sijil penyertaan daripada Ibu Pelajaran Azman Syafi'i. Tadi kat sini tagging tak ada ni Ni nampak dia keluar Azman bin Syafi'i sebab kita masukkan tagging dia tadi Sebarang pertanyaan boleh dimajukan kepada saya Okey, kat sini tadi sebenarnya ada nama ada tagging nama. Tapi bila tak keluar ni menunjukkan bahawa salah lah tagging tadi tu. Dia mesti kena tepat mungkin kita terjarak ke dan sebagainya. Okey, dan inilah sijil kita. Jadi kita pun lihat kita nak download masuk laptop atau nak simpan dalam Google Drive. Cadangan saya simpan Google Drive lah sebab kita jadikan sebagai digital punya simpanan. Okey, katakan saya simpan pada Google Drive. Okey, dekat sini dia tanya kita kat Google Drive tu nak simpan kat mana, kita tekan organize. Okey. Lepas tu kita pilih folder yang kita nak simpan, iaitu dekat drive ni. Kita nak simpan dekat mana banyak ni folder ni. Banyak. Oh ni tak, ini folder saya dalam saya punya ni Okey, saya katakan nak masukkan bahagian sijil, ada tak sijil? PQRRS ada sijil tak? Okey, tak ada sijil kita buatlah baru. Sijil khusus So jadi kalau ada sijil akan datang, kita akan masuk kat sini. Tekan tanda create folder. So semua khusus-khusus yang kita hadiri, yang kita dapat daripada email, kita simpan dalam satu folder. Kan senang nak cari. Dan kita boleh buka. Tuan nampak? Inilah sijil kita. Azman Syafi'i, IC-nya 1234558. Bla bla bla. Keluar nama Azman. Kan cantik sijil ni. Okey, dengan ini tuan-tuan, selesailah sesi kita pada hari ini, iaitu 1 jam 40 minit. Dan saya mengharapkan dia dapat beri manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian, sama ada tuan-tuan merupakan SIP, SIC ataupun PGB, JBK kat sekolah, sebab sasaran yang saya fokuskan ini ialah untuk kumpulan hadapan di sekolah. Walaupun AutoCAD ni ilmu yang sangat general dan boleh digunakan oleh sesiapa sajalah even dalam bisnes sekalipun. Jadi pada hari ini saya tunjukkan bagaimana kita sebagai SIP ataupun sebagai pentadbir di sekolah boleh menjana sijil gunakan kaedah online tanpa mengeluarkan perbelanjaan kerana sijil itu nanti dicetak sendiri oleh pihak peserta. Jadi organisasi dapat berjimat. Jadi itulah new norm baru kita, norma baru kerja kita selepas pasca PKP ataupun COVID-19 ini. Jadi dengan cara itu kita sentiasalah memberikan pengiktirafan. Ini pun satu lagi pengiktirafan kepada setiap penyertaan. Kerana kalau kita mengharapkan daripada SPL ini dia hanya jana sijil apabila 6 jam.
6 jam kursus. Selesai. Tapi dengan cara ini, walaupun kursus itu 1 jam saja, kita dah boleh jana sijil dan dia tak menghabiskan kos kita sebab sijil dijana secara online dan diberikan kepada peserta dalam bentuk PDF. Jadi harapan saya, sesi perkongsian ini dapat dimanfaatkan kepada semua pengguna penonton dalam siri ini yang saya masukkan dalam YouTube, dan sebarang komen, cadangan untuk perbaikan boleh berikan kepada saya. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.